Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya, dan salam menghadapi lockdown, total lockdown. Apa khabar saudara? Saya mendoakan saudara sihat semua ya. Saudara Mustafa Ilyas, Fu Wei, thank you for listening to me every night. Man, wow, apa tu man? 2021. Sekarang ni macam nombor keluar mana? Saudara Cik Ibrahim Cik Muda, saudara Khairul Pak Lang, saudara Syah Ibrahim, terima kasih hadir. Saudara Rosli Saidin, Syarifuddin Syahari, saudara Ripin, saudara Mat Fazil, saudara Surahman Muhammad, Rubidin, apa khabar Bi? Hadir bersama dengan pasangan, Harimau Berantai. Apa pula gambar ni man? Geram ke man? Tapi ketawa tu man. Muat Isyam, saudara Mat Nazir, Kanali, saudara Nazrul MN, Rusinin Kurungut, apa khabar orang Sabah bah? Hafiz Ikhwan, Hafazah Abu Bakar, Osman Nur, Bunga Yan, Muhammad Safari Mat Zain, Nordin Tok Ulung, Ramli Sabran, Radin Razak, Muhammad Razali Mustafa, Nur Azwa, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya akan santun usai saya memberi pencerahan malam nanti ya. Saudara, hari ini tanggal 18 Syawal, dah 18 hari dah. Sabtu 29 Mei 2021, dan ternyata COVID-19 makin terus mengganas. Hari ini saudara sudah peningkatannya begitu menggusarkan warga apabila daripada Kementerian Kesihatan mengumumkan jumlah mereka yang dijangkiti untuk hari ini sahaja adalah sejumlah 9,020 orang. Sekarang ni main numbers lah. 7289, kemudian dia naik lagi 7478, naik lagi 7857, naik lagi 8290, naik lagi 9020. Janganlah pula jadikan nombor ini sebagai nombor nak beli nombor ekor pula ya saudara ya. Dalam keadaan susah begini. Tak tahulah, rasanya tak buka. Kedai-kedai nombor ekor tak buka tu saudara. Jangan saudara nak bermain dengan nombor pula. Jauhilah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sebegitu. Dan bagi laporan negeri, Perlis naik 2, semalam 6, hari ini 8. Di Kedah susut, semalam 544, hari ini 468. Di Pulau Pinang juga susut, semalam 421, hari ini 345. Di Perak, Alhamdulillah Yop. Alhamdulillah, ketara sangat penurunannya. Semalam 405, hari ini 272. Cuma di Selangor masih terus mengganas virus corona ni. Kerana semalam 2052, hari ini terus mencanak pada 2,836 warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Dan di wilayah Persekutuan dia susut sedikit, semalam 830, hari ini 789, masih lagi angka yang tidak baik. Kotobian Tadau Karamatan, Adrian Alang, saya tak faham bahasa itu, saya minta maaf. Di Putrajaya susut, semalam 44, hari ini 29, cuma lagi 9 Jang, apa kono kau Jang? Semalam 520 dan naik. 2 hari lepas 353. Semalam 520. Hari ini tiba-tiba di ini 9 melompat 898 orang. Ini mengerikan. Dan saya berharap agar teman-teman di Negeri Sembilan khususnya jagalah kesihatan, jaga kebersihan. Jangan keluar rumah, betul. Dalam keadaan sekarang ni untuk membuat persiapan untuk menghadapi lockdown ni, nak beli barang apa semua seorang-seorang lah pergi, tak payah bawa anak bini. Kau jalan seorang-seorang je lah, Jang, ataupun carilah kedai yang dekat-dekat tu. Kau belilah kat situ, apa yang nak buat? Apa nak buat? Saya, jadi Negeri Sembilan 898. Ini angka yang tidak pernah berlaku. Ini kenaikan paling tinggi sejak COVID menyerang negara kita. Di Melaka ada susut, semalam 380, hari ini 340. Tak begitu baik. Di Johor susut agak ketara. Semalam 762, hari ini 468.
Begitu juga di Pahang susut semalam 254, hari ini 216. Dan di Terengganu juga susut semalam 207, hari ini 189. Tetapi di Kelantan, Saudara Azmi, Mek, Cik, Abeh, Aweh, Cik Mek molek dah tak molek dah ni. Sebab Kelantan hari ini saja, saudara, semalam dia naik daripada 3 hari lepas 754. 4 hari dulu 547. Dia naik 754, semalam meningkat lagi 851. Dan hari ini 907 orang warga di Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Cik, jaga anak-anak tu. Molek-molek. Kalau boleh tak payah keluar lah. Semacam saya katakan, jangan keluar rumah, duduk di rumah diam-diam, apa yang ada makanlah. Ya? Dalam keadaan darurat kita ni. Ini darurat sebenarnya. Kita darurat kesihatan. Di Sabah ada penurunan semalam 308, hari ini 265. Di Labuan juga meningkat. Semalam 170, hari ini 253. Dan di Sarawak masih lagi membimbangkan, angkanya terus berada di keadaan yang tidak begitu baik. Kerana 3 hari lepas dia naik daripada 640 kepada 772. Semalam dia turun 698 dan hari ini naik balik 726. Itu keadaannya, saudara. Saudara Osman Majlis, selamat menuai. Saudara Taram Syah, bikin salam pada teman-teman. Apa khabar, Saudara Taram? Ni mau hujan ke? Rasa ni hujan. Kalau hujan, berhati-hati ni. Musim hujan ni, saudara, virus corona lebih mudah merebak. Ya, saudara, bukan bila hujan turun dia akan sapu semua ini kuman-kuman virus corona masuk ke longkang. Tidak. Kuman virus corona lepat begitu cepat. Terima kasih Datuk Seri Yunus Yaakob. Ini begitu cepat merebak kalau hari hujan. Dan hari ini suasananya tidak begitu baik. Dia suasana mendung walaupun panas, tapi ada kalanya sejuk. Bila malam sejuk, berhati-hati, saudara, ya. Sebab di Sarawak 698, hari ini 726. Itulah laporan yang saya dapat berikan setakat hari ini. Di mana keadaannya cukup tidak begitu baik untuk kita. Dan saya mendapat laporan bahawa Malaysia sekarang ini sudah merupakan direkodkan sebagai antara negara yang berpotensi untuk hancur dari segi kesehatannya akibat daripada wabak COVID-19. Dan kerana baru-baru ini dilaporkan bahawa dengan keruntuhan sistem kesihatan di India yang terkesan dengan lonjakan kes wabak COVID-19, selain daripada India, Biro Kewartawanan Penyiasatan, Investigative Journalism, menganalisakan data yang disediakan oleh Breath Counts Coalition, iaitu sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan, NGO PATH dan Clinton Health Access Initiative, CHAI, mendapati bahawa terdapat sejumlah negara-negara lain yang bakal menghadapi situasi yang sama disebabkan oleh peningkatan kes wabak COVID-19 yang tinggi dan kekurangan bekalan oksigen. Dilaporkan menerusi akhbar The Guardian, terdapat 19 negara dari seluruh dunia yang berisiko mengalami kehancuran total pada sistem kesihatan akibat situasi yang tidak terkawal. Negara-negara terbabit antaranya adalah India, Argentina, Iran, Nepal, Filipina, Pakistan, Costa Rica, Ecuador, Afrika Selatan dan Malaysia. Bahawa kita diramalkan akan mengalami kehancuran sistem kesihatan. Sebab itu, sebelum ianya terjadi, elok kita berusaha ke arah memperbetulkan balik sistem kesihatan kita dan saranan daripada Kementerian Kesihatan dan saranan daripada Majlis Keselamatan Negara adalah kita lakukan total lockdown dan semua duduk di rumah. Saudara Edino, asyik sangkut-sangkut je. Nak buat macam mana, saudara? Saya tak mampu. Kalau mereka nak ganggu saya, ini sebab kita bagi pencerahan, orang tak suka dengar, nak kata macam mana. Dan kalau saya melihat apa yang disiarkan dalam media sosial, anggaran ataupun fasa-fasa lockdown ni, iaitu fasa pertama, total lockdown akan bermula pada 1 Jun hingga 14 Jun, iaitu 14 hari. Seandainya keadaan ini tidak berkurangan, maka ia akan dilanjutkan kepada fasa kedua, iaitu daripada 15 Jun hingga 14 Julai. Dan jika fasa kedua juga tidak menepati sasaran, maka fasa ketiga akan dilaksanakan yang akan bermula daripada 15 Julai sehingga 29 Julai.
Artinya, kalau keadaan tidak berkurangan, besar kemungkinan kita terpaksa mengalami total lockdown selama 2 bulan. Saudara. Jadi sebab itu, duduk di rumah, jaga kebersihan, jangan izinkan anak-anak, keluarga keluar rumah. Buat masa sekarang. Biar di luar itu urusan Kementerian Kesihatan, bagaimana mereka menyembuh, ubat-ubatan ataupun semburan-semburan yang berusaha untuk menghapuskan virus corona. Dan kita jaga diri kita, jaga keluarga kita di rumah kita. Saudara, ya. Ya, itulah yang saya dapat beri laporan sedikit tentang apa yang berlaku dalam COVID-19 ini. Kita masuk sedikit tazkirah singkat, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu bersusah payah mengembara atau bermusafir bagi tujuan beribadah, melainkan pada 3 buah masjid, itu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-1189. Status hadisnya adalah hadis sahih. Jadi artinya kalau kita nak beribadah apa semua tu, kita berlumba-lumba untuk pergi ke Masjidil Haram di Mekah ataupun Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Yang lain tu macam orang buat mau balik dan sebagainya, pergi ke sana pergi sini kononnya untuk beribadah tu, ini tidak ada dalam saya baca dalam sirah. Pengajarannya masjid adalah tempat yang mulia untuk dikunjungi dan menjadi tempat untuk kita beribadat. Dan 3 buah masjid yang menjadi keutamaan yang disarankan agar kita bermusafir untuk itu. Itu boleh bermusafir, bukan pergi bertablik sana, bertablik, pergi ke Al-Ustaz sekejap, pergi ke Kelantan, pergi ke Johor dan sebagainya, tak perlu. Kita bawa keluarga kita, berdakwah sama keluarga kita lebih baik. Jadi 3 masjid itu Masjid Al-Aqsa, Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Ya, saudara. Untuk itu, saudara, banyak panjang lah dia punya, tapi saya kata tazkirah pendek. Jadi, saya harap saudara semua dapat memahami dan menghayati sirah baginda Rasulullah SAW. Okey, saudara, hari ini sebab kita akan memulakan COVID dan sebagainya, e-commerce ditutup untuk sementara, sehinggalah total lockdown selesai. Baik, saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan menyuarakan perkara ini kerana inilah keadaan yang diharapkan oleh rakyat supaya adanya moratorium yang tidak kita dapat dengar langsung daripada Kementerian Kewangan. Jauh sekali untuk membuat pengumuman yang melegakan rakyat. Begitu juga dengan moratorium pengeluaran wang simpanan pekerja. Wang simpanan pekerja juga masih membeku sebeku-bekunya. Kita tak tahulah. Kita mengharapkan mereka prihatin dan mencari jalan bagaimana untuk membantu para penyimpan kumpulan wang simpanan pekerja. Yang mereka tuntut bukan wang kerajaan, mereka minta wang mereka. Berilah mereka kesempatan. Inilah waktunya mereka dapat menghela kelegaan. Saudara, Waalaikumsalam, saudara Aidin Nur Wahab. Baik, tajuk pencerahan saya malam ini adalah, ini kasar sikit, tapi saya minta kita berhati-hati, dengar dengan baik. Sebab saya akan cuba untuk berbicara sebaik mungkin. Tidak dengan emosi semalam. Semalam tu saya marah. Sebab apabila kita melihat pimpinan kadang-kadang tak dengar cakap rakyat, pandangan orang semua dianggap enteng. Maka pandangan mereka saya yang bijak. Kononnya mereka menteri. Menteri pun bukan pandai semua. Cap ayam lah. Tapi tajuk bicara kita malam ini yang akan saya santuni adalah mohon Perdana Menteri berundur. Okey, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Tangan kiri menyentuh dahi, terasa bisa disapu gamat. Saling memberi, saling mengasihi. Allah sentiasa memberi rahmat. Jadi dalam keadaan kita begini sekarang ni, rakyat yang begitu terkesan dengan ekonomi yang begitu teruk, kalau kita yang berkeupayaan, kita berada, kita menghulur bantuan, kita saling memberi. Itulah tandanya kita saling mengasihi sesama umat. Dan Allah sentiasa memberi rahmat kepada mereka yang menghulurkan bantuan ataupun apa sajalah sedekah, amal jariah sama umat. Kemudian kata Pak Nazir lagi, telur dadar menjadi minat, makan sama sedikit bawang. Tak sedar menjadi pengkhianat kerana cuma pangkat dan wang. Jadi kerana pemimpin ni, kadang-kadang ada setengah pemimpin ni hanya kerana melihat wang,
kekayaan, mereka sanggup mengkhianati rakyat. Saya tidak menuju siapa, tapi kalau ada berlaku belum itu, mereka melakukan khianat pada rakyat. Ya, saudara? Jadi itulah, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti. Beliau menyindir kita dan memberi peringatan. Baik, saudara. Sebelum pencerahan ini berlaku, sebelum saya laksananya menyatakan setiap pencerahan ini, saya ingin berpesan kepada saudara bahawa mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen ataupun suntingan sama ada melalui YouTube, Twitter ataupun Facebook yang anda lakukan. Tangan yang mencincang, bahulah yang mengikul. Kalau saudara mengantar begini, kalau sempat saya baca, maka itu antara saudara dengan saya. Cuma saya minta sekali lagi, sebagai seorang sahabat, saudara yang masuk dalam wall ni, saya berlapang dada menganggap saudara adalah sahabat saya. Sahabat saya dunia dan akhirat. Kita ikhlas bersahabat, kita menyantuni permasalahan ini. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Jangan kita menggunakan bahasa yang di luar peradaban kita, warga bangsa keturunan Melayu yang indah budi bahasanya. Ingat saudara, yang leri itu kendi, yang merah itu saga, yang mulia itu budi, yang indah itu bahasa. Berbahasalah dengan baik. Jadi semakamat kerajaan perlu mencari punca sebenarnya. Tak apalah, ini itu urusan mereka. Macam mana tadi? Kalau ada penonton apa saya nampak ni? Kalau kerajaan ni, kalau ada penonton di sini ahli UMNO bahagian Tambun Perak, boleh WhatsApp. Boleh kenal saya 017 565 7827. Sebab beliau ahli baru. Saudara Anwar adalah ahli UMNO bahagian Tambun. Adalah mungkin pembenda nak bincang. Jadi nombor telefon 017 565 7827. 017 565 7827. Anda kalau ahli UMNO bahagian Tanjung, berhubunglah. Mungkin ada benda-benda yang boleh dibincangkan, bagaimana untuk mengatur urus dalam menghadapi total lockdown ini. Saudara? Okay. Saudara, sungguhnya dalam hidup kita, sebagaimana apa dikatakan oleh sahabat saya, saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan, dia kata disiplin diri adalah lebih bermakna dan penting serta berkesan bagi melindungi diri dan keluarga daripada pandemik jelas. Jadi kalau kita menghadapi pandemik ini, disiplin diri itu lebih penting. Jadi disiplinkan diri amat mustahak bagi memutuskan rantaian jangkitan. Sebenarnya, kata Saudara Azmi, apabila disiplin diri kukuh, kita tak perlu melatah apabila kerajaan bertindak semakin tegas terhadap mereka yang ingkar SOP. Jadi kita kalau ikut disiplin, tak adalah kita nak ingkar SOP. Dengan disiplin diri yang mantap, kita akan dapat mengawal diri sebelum bertindak. Jadi kita harus bertanyakan diri sendiri, adakah perlu kita berada di dalam rumah seandainya tiada keperluan penting untuk berbuat demikian. Disiplin diri adalah mekanisme atau tindakan cukup berkesan. Ingatlah, sebagai rakyat Malaysia yang setia, kita semua mempunyai tanggungjawab sosial untuk turut menjayakan amalan pembudayaan norma baru menangani pandemik COVID-19. Dan wakil rakyat pula jangan lepas tangan ke atas pengundi di kawasan mereka dalam masa lockdown. Perlulah mereka ini disantuni. Dan bila kita berdisiplin, sebab ada kes, ada beberapa kes yang terjadi macam di Perak tu, dia setelah pun memakai gelang dipanggil gelang macam baju warna saya, apa warnanya itu, merun lah. Jadi disahkan bahawa dia berada dalam tubuh badan itu ada jangkitan kuman virus corona. Tapi dia pergi ke kedai, dia gunting dia punya gelang, tanda bahawa dia ada pembawa kuman. Akhirnya satu kawasan itu yang kena. Jadi kalau saudara disahkan dijangkiti oleh virus corona dan memakai gelang, jangan cabut. Kalau boleh tak payah keluar, duduk di rumah. Bukan berartinya saudara mesti duduk di hospital saja. Di rumah boleh merawat sendiri. Makan vitamin C, minum air panas banyak, makan buah-buahan, berehat, tidur sekurang-kurangnya 7 jam. Mempunyai tujuan cukup. Jadi dengan sendirinya kuman virus corona lama-lama dia akan mati. Tapi kalau saudara pergi ke sana pergi sini, pada cabut pula, sanggup membuka
menggunting dia punya gelang yang menandakan anda adalah pembawa virus corona itu, maka berjangkit pada orang lain. Nauzan Said. Itu keadaan saudara ya. Jadi dalam keadaan begini, kita yang tular sekarang ni adalah tentang seorang menteri. Saya mengatakan semalam wakil rakyat rupanya menteri ya, yang diberitakan bahawa dia balik ke kawasannya, tiba-tiba ditahan oleh anggota polis dalam sekatan jalan raya. Jadi dalam keadaan begitu tidak disahkan sama ada dia ada pemandu atau tidak. Tapi kalau ikut ceritanya seolah-olah dia memandu sendiri. Kemudian bila polis tahan, maka berlakulah sedikit perselisihan faham. Saya katakan berkali-kali, jangan kita marah. Jangan kita tunjuk ego kita. Jangan tunjuk siapa besar. Jangan ingat kamu memandu kereta besar, anggota polis tu yang duduk berdiri di tengah jalan, di tengah panas, berhujan, berpanas. Anda tidak menghormati. Berkali-kali saya kata, hormatilah mereka. Mereka sanggup meninggalkan keluarga, berada di tengah lapangan dan terdedah kepada segala mara bahaya. Ada yang saya lihat tu, dia kena langgar. Kerana mereka nak tunjuk diri dia hebat. Nak tunjuk bahawa diri dia kuat. Nak tunjuk dia berkuasa. Jadi, bercakaplah dengan baik. Ini tidak. Mungkin dia menengking dan sebagainya, membuatkan anggota polis itu akhirnya dia menyiasat. Kenapa orang ni lagu begini? Saya berkali-kali saya katakan, kalau siapa saja yang melayani anggota pasukan keselamatan kita, yang membuat rondaan, yang melakukan sekatan jalan raya, kalau mereka tidak dihormati, anda tidak layak untuk dihormati oleh rakyat. Anda adalah orang yang cukup kurang sopan. Sebab anda bawa kereta dalam keadaan kereta aircon. Dia di tengah-tengah panas. Mungkin kalau dia bertanya, berhenti. Kita juga kata, kenapa berhenti? Tiba-tiba nak tunjuk ego. Apa? Berhentilah. Jadi dia akan tanya nak ke mana. Cerita kalau melanggar SOP, minta maaf, dia takut kena saman tangan yang mencincang bahu yang memikul. Ini tidak. Anda marah pada anggota. Dan begitu juga kalau anda pergi ke hospital. Bila anda menunggu rawatan lambat sangat, marah pada nurse. Anda tidak tahu bahawa mereka ini melayan beribu orang. Jadi janganlah kita cubalah kita wujudkan sebuah masyarakat yang berdisiplin dan menyantuni serta menghormati sesama manusia. Jangan anda ingat anda saja ada duit, anda berkuasa, anda berpangkat. Jadi akhirnya apa berlaku? Setelah disiasat, dengar ceritalah. Katanya akan ada penafian, saya tak tahu. Bahawa dia akan membuat penafian dan akan mengeluarkan kenyataan. Tetapi kabarnya pihak polis akhirnya telah menyiasat siapa dia. Biarlah saya selesaikan pada polis. Tetapi ada diragui seorang wanita. Sebab itu saya kata, Tok Lebay ni pun bukan boleh percaya sangat. Kalau ada daya licin pun, lagi kuat syaitan mengganggu dan juga mempengaruhi mereka. Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya berharap kalau benar terjadi begini, dia tak layak jadi wakil rakyat. Nak bertekak dengan polis. Sebab itu saya agak benar apa yang dikatakan oleh sahabat saya, Datuk Zahrin Yassin. Dia kata, memang telah pun menjadi standing order ataupun perintah tetap. Kerana setiap menteri ataupun timbalan menteri, mereka akan diberi perlindungan. Kerana ada bodyguard. Yang bodyguard ini bukan boleh sembarangan. Bodyguard ini adalah datang daripada anggota polis. Yang berkawal dan menjaga keselamatan mereka 24 jam. Tidur pun polis jaga juga kat bawah. Jadi tiba-tiba kau nak marah pada polis. Tapi kali ini tidak ada disebut sama ada pinggiring polis ataupun tidak waktu sekatan itu berlaku. So, jadi dalam keadaan begitu, kita pun pening kepala. Katanya bahawa pihak polis telah pun menjalankan siasatan, tapi belum lagi kita mendengar satu penjelasan yang mantap ataupun yang telus daripada pihak berkuasa berhubung dengan kejadian tersebut. Kerana sekatan jalan raya tersebut memperlihatkan besar kemungkinan berlaku pelanggaran SOP. Jadi ahli parlimen ini ataupun menteri ini agak meragukan kerana dia juga sudah melanggar SOP. Sebagai seorang menteri, dia tak boleh tinggalkan dia punya pengawal. Dan pihak polis kena sentiasa ada, mencatat ke mana pergerakannya, pukul berapa, ada diary polis. Pukul 10 pagi, bergerak daripada pejabat, menuju ke mana? Menuju ke Kota Kinabalu, naik pesawat, catat nombor. Pukul 12 tengah hari, sampai di Sarawak. Sampai di Sarawak, menuju ke mana? Semua ada dalam tu. Tetapi yang ini, saya ingat, kenapa dia boleh tidak
mengizinkan pengawal peribadi dia ataupun bodyguard dia terdiri daripada anggota polis ini tidak mengawalnya. Di sini menimbulkan persoalan adanya wanita dalam kereta tersebut. Jadi sudah ada seolah macam ada niat lah yang tidak baik. Sebab itu kamu tak bagi pengawal polis ikut. Ini tak boleh. Ini melanggar SOP. SOP COVID-19 lain, SOP menteri lain. Ya dah patah ikan dah lepas mata. Iyalah, ngap lah. Tetapi masalahnya kamu menteri. Itu yang saya katakan, menteri yang ada sekarang ni menteri cak ayam. Kalau kamu pula lebay yang tak boleh dipakai. Lebay kepiah sengit. Ya, bahawa dia mempunyai bodyguard. Dan bodyguard pula ni mesti dia kenakan ambil tindakan tata tertib. Dia tak boleh meninggalkan menteri yang dikawalnya. Ini keadaan yang perlu. Bukan senang nak jadi menteri saya. Saya tak tahulah macam mana sulit dia. Sepatutnya bagi briefing kepada dia. Yang Muhammad tak boleh. Yang Muhammad akan dikawal 24 jam. Jadi perjalanan Yang Muhammad, gerak-gerik Yang Muhammad akan diperhati. Nah ini kerana ini menyangkut soal keselamatan dan sebagainya. Jadi kalau pula waktu insiden itu berlaku, seandainya ada pula pengiring, takkan boleh berlaku begitu. Tentulah pengiring akan turun. Dia bersama lah, dia pun anggota polis. Kenalkan lagi, saya adalah pengiring pada Yang Muhammad Menteri. Kita ada penjalan. Tak adalah berlaku permasalahan. Tapi bila sekarang ni tidak disebut pengiring itu, tak ada. Kemudian mungkin berlaku pertengkaran antara anggota yang sedang bertugas dengan pihak tersebut. Kalau beliau melakukan begitu, dia tak layak jadi menteri. Dan tak layak jadi wakil rakyat. Itu keadaan saya, ya. Saya tak boleh menyerahkan sehinggalah pihak polis menyerahkan benda begitu. Saya juga tertakluk kepada libel ataupun undang-undang yang boleh disaman. Sebab saya tak boleh siarkan terus begitu. Saya boleh layari lah dalam banyak layar internet. Sebab saya benda-benda begini, kita ialah latar belakang saya sebagai jurnalis, saya kena pegang, saudara. Kemudian ni cerita lebay sekarang ni mengarut. Ini lebay seorang lagi di Kota Baru, Kelantan. Dia bukan asal orang Kelantan. Latar belakang dia orang Kedah. Dia ahli parlimen Kota Baru. Bahawa dia pun mengeluarkan sama ada benda, saya mengharapkan benda ini bukan begitu. Saya mengharapkan ada penafian. Tapi sehingga saat ini tak ada penafian. Sebab dia menyiarkan dalam laman sosial, dalam media sosial, dia menulis rakyat Kota Baru, rakyat yang diwakili olehnya, yang menjalani suntikan vaksinasi COVID-19 ini, bolehlah pergi ke pejabat beliau untuk mengambil sagu hati RM20. Saya tengok begitu, wakil rakyat apa benda ni? Hinanya rakyat di mata kamu sebagai wakil rakyat. Kamu tahu ke orang Kota Baru macam mana budayanya? Walaupun saya tidak pernah tinggal menetap di Kota Baru, saya tahu cost of living di Kota Baru. Dan orang Kota Baru bukan calang-calang orang. Takkan kamu anggap mereka RM20, tak sampai pun nilai 2 kotak rokok. Makedum punya menteri lah kalau macam ni. Tak payahlah siarkan. Nak tunjuk bahawa kamu ni bersimpati dengan rakyat ataupun menggalakkan rakyat. Bukan itunya dengan RM20. Sebab tu saya katakan dulu lagi. Dah, sekarang bukan zaman kamu membawa seuncang beras ataupun sekampit beras dengan seuncang harapan. It's no more that type of game. Kamu letak maruah ahli-ahli anggota rakyat di Kota Baru dengan RM20. Betul, niat kamu baik, ikhlas. Tak payah nak hebah-hebah kat orang lah. Ini sekarang ni orang ketawa. Rupanya rakyat Kota Baru ni lah RM20 je. Habis suntik vaksin tu dapat RM20. Mana tahu, tu dalam internet keluar. Jadi apa jenis wakil rakyat kamu ni? Apa jenis kamu melihat sama manusia begitu rendah? Hinanya, kamu menghina warga Kelantan. Kamu sudah berdagang ke negeri orang. Jangan kamu buat sikap begitu. Ini yang saya katakan lebay-lebay. Kepiah longgar. Kamu ingat besar ke RM20 dalam keadaan sekarang? Ini bagi saya geram saya tengok tu. Saya kata kenapalah. Dah orang macam ni tak layak diberi kesempatan lagi. Orang Kota Baru tak payah terima lagi lah orang luar jadi tok wakil anda. Undi demo ni jadi tok wakil akhirnya untuk dihina. Nilai RM20. Cucuk vaksin. Kemudian bukannya dia akan pergi, ada pegawai pergi bagi dekat tempat. Tidak. Kena pergi beratur ke pejabat dia pula. Sudahlah nak dapat suntikan beratur dekat ini stadium. Dah disuntik lagi. Pergi lagi pula ke pejabat nak dapat RM20.
Bukan itu caranya lah, layan manusia. Cih! Oh, marah betul saya. Ni lebay Kelantan lah ni. Bangang sebangang bangangnya. Saya mengharapkan benda ini ada penafian. Dah 2 hari tak keluar. Saya tak ada apa-apa. There is no local standby for me to talk on behalf of rakyat Kelantan. Tetapi sebagai manusia, saya marah adanya yang berhormat yang begini. Anda melayan sama manusia. Hina rakyat di mata anda. Cukup dengan nilai RM20, sedangkan anda mungkin sap sigar. Sebatang sigar RM200. Ini apa benda ni, saudara? Cukup-cukuplah anda menghirup air mata rakyat. Cukup-cukuplah anda mencampakkan nilai maruah. Ini saya marah ni, saudara. Dia ada akhirnya saudara akan kata Datuk Amar lain tak ada. Bila dia berbicara aja mesti nak marah ke orang. Saya menegur supaya benda tak berlaku agar supaya menteri-menteri yang lain, supaya wakil-wakil rakyat lain tidak begitu. Kerana sekarang ini musim Covid ni, sebab itu semalam saya dah tuntut agar wakil rakyat turun ke lapangan. Bukan minta rakyat datang ke pejabat kamu. Besar sangat ke kamu ni? Mesti rakyat tunggu beratur nak dapat beras kampit. Tak boleh begitu. This the time gunakan segala kamu punya parti. Sekarang ni tak kisahlah sama ada daripada PAS ke, daripada UMNO ke, daripada keadilan ke, daripada AP. Sekarang ni masanya kita ketepikan soal kepartian. Apa yang perlu kita buat sekarang ini, kita dapatkan database semua. Saling bekerjasama. Dan wujudkan food bank. Ataupun paling tidak kita buatlah bakul makanan. Ini kalau boleh, Syah Kazai lagi teruk dari Ling Gok Eng. Yes, Ling Gok Eng bagi RM30. Itu anak aram jadah. Kan? Nah, ini saya bagi pandangan saya. Kemudian dari segi bakul makanan itu, kalau boleh cukup dah kita mengalami dulu. Waktu banjir dulu tu ada pengendalian dari bawah Kementerian Rina Harun. Makanan itu bajetnya RM100. Tetapi yang ada dalam bakul itu nilainya RM35. RM35. Bila orang bising, ini sebenar-benarnya kita kos pengangkutan RM65. Saya tengok benda begitu, saya meluat, saya benci dengan orang macam ini. Kamu sanggup mengambil kekayaan di atas air mata rakyat. Rakyat yang menderita kerana banjir, ada musibah dan sebagainya. Kalau peruntukan RM100, bagilah RM100. Sepatutnya kamu tambah lagi. Sebab gaji kamu berpuluh ribu. Apa dia, saudara ZMK, Makmur. Menteri RM20. Okey, kita gelarkan dia adalah sebagai Menteri RM20. Menteri lebay RM20. Nah, ini gambaran saya. Warga Kelantan kena ingat. Dan kalau boleh untuk menghadapi total lockdown ini, kita ada lebih kurang 2 hari lagi. Jangan kamu biarkan rakyat dalam keadaan keluh kesah. Turun sekarang. Kamu sebagai wakil rakyat, saya yakin jumpa pihak polis dah. Saya nak menyantuni rakyat saya. Saya wakil ni. Tunjuk pas kamu. Saya yakin kamu akan diberi kelepasan untuk turunlah. Bermusyarat dengan Tok Pengawal, Tok Pengulu, jawatan kuasa bahagian. Kalau UMNO-nya dengan Ketua Pemuda, Ketua Wanita, Ketua Puteri, AJK bahagian. Dapatkan Ketua Kampung, Ketua Cawangan, senarai semua. Inilah masanya kita kenal siapa ketua keluarga satu rumah. Ini masanya. Bukan nak tunjuk lagak, tapi ini masanya rakyat mahu melihat apa yang mereka perolehi daripada khidmat bakti kamu sebagai pemimpin. Ini keadaan saudara. Saya harap benda ini ahli-ahli parlimen, tak kisahlah anda daripada parti mana pun, sama anda ahli Dewan kalau anda ahli Dewan Negeri, kalau anda senator, kalau anda ahli parlimen, kalau anda timbalan menteri, kalau anda menteri, turun ke lapangan mulai sepatutnya hari ini dah turun dah. Dah selesaikan. Lepas itu dah buat keputusan. Dah boleh tahu dah. Takkan wakil rakyat tak boleh hubungi dengan MKN. Agak-agak berapa lama lockdown ini. Dan boleh buat bajet. Dan saya yakin, saya berkeyakinan tentulah pihak pimpinan kerajaan juga mempunyai bajet di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat. Mesti ada. Kalau tak ada sangat pun, bukalah tabung Baitulmal. Tiap-tiap negeri ada Baitulmal. Berunding dengan pengurus Baitulmal. Kawasan saya, ada pengundi saya, lebih kurang ada 1,000 keluarga. Tak banyak pun, saya ingat kalau dekat kawasan luar bandar tu, maksima pun lebih kurang dalam, paling tinggi pun saya ingat lebih kurang 10,000 ataupun 20,000 keluarga. Satu keluarga peruntukannya RM200 untuk memberi makanan. Pergi ke gudang, beli pukal tentu lebih murah.
beras, sardin, gula, tepung, minyak. Dan bagi pesan pada mereka, jangan lupa tong gas. Nanti ada makanan semua, tak boleh nak masak pula. So, semua ini hendaklah diagih-agihkan. Sepatutnya besok dah sampai dah. Ataupun lusa dah sampai dah. Sebab ini macam saya katakan, this is a war. Ini adalah peperangan. Kita kena persiapan. Pedulikan sekali soal peruntukan dan sebagainya. Inilah masanya kita keluarkan segala wang yang kita ada. Saya yakin Kementerian Pertahanan ada, Kementerian Dalam Negeri ada peruntukan, Kementerian Kebajikan Masyarakat ada dalam simpanan mereka disaster. Tapi kalau itu pula dah dirampok sebelum ini, nasib kita lah nak buat macam mana. Kita dapat menteri yang perampok lah kalau begitu. Saya tidak menuduh. Sepatutnya sudah ada. Sebab tiap-tiap kawasan ada peruntukan 3 juta. Takkanlah sekarang ni nak buat jambatan. Takkanlah sekarang ni nak baiki jalan. Ini sekarang ni tak ada dah. Taraf Menteri PAS hanya RM20. Gitulah Saudara Azim. Saya marah saudara. Memang saya marah. Sepatutnya rakyat Kelantan harus marah bila menilai begitu. Nah, saya bercakap soal food truck ni. Mesti kita tersanun di rakyat. Ini waktu ini jangan kita runsingkan. Sepatutnya sekarang ni Jawatankuasa Kampung dah mewawarkan. Saya ingat lagi kalau UMNO dia cukup lengkap, parti lain saya tak tahu. Gunakanlah jentera UMNO, apa salahnya? Masa bukan kita meletakkan soal kepartian. Jadi saya sebagai kau rakyat nak tanya pada ketua cawangan UMNO. You punya rakyat di bawah. Takkan ketua cawangan tak tahu dalam kawasan dia? Mesti dia tahu berapa ramai keluarga lah. Peruntukan banyak ini. Okey, besok akan sampai. No, di time ini tidak saya tengok dalam internet. Gambar yang ada adalah gambar kereta penuh syarat dengan Maggi Mee. Nak buat pecah putus dari perut rakyat. Makan Maggi Mee hari-hari. Kemudian ada pula lagi tu roti Gardenia. Yang paling menyampah saya tengok, waktu ini jugalah pula Gardenia pula mengeluarkan kenyataan ada kadar harga baru. Pula dah. Di saat orang susah, kamu nak naikkan harga lagi. Benda lah tokeh ni. Ini saya tak faham lah dia orang ni. Nak buat duit di saat rakyat menderita. Saya jadi marah. Jadi sekarang ni saya menyarankan agar pimpinan terutama wakil-wakil rakyat turun ke lapangan, pastikan mereka tahu senarai berapa ramai rakyat-rakyatnya. Okey saya? Itu bab menyantuni kerana adanya menteri RM20 lah di Kota Baru. Dan jangan sekali-kali anda menghina rakyat. Ingatlah, rakyat itulah raja. Suara rakyat, kuasa keramat. Dan saya sebenarnya nak menyantuni semalam, tapi sebab semalam tu penuh dengan cerita COVID-19, lockdown dan sebagainya, saya agak lega kerana semalam di mahkamah tinggi, Datuk Seri Najib dibenarkan untuk mereksa barang-barang yang disita oleh pihak berkuasa. Nah, saya bersimpati dengan Datuk Seri Najib, bukan pasal apa. Sebab barang-barang disita begitu sampai tak boleh nak reksa. Jadi bagaimanapun pihak mahkamah telah pun mengizinkan, walaupun ada berlaku perdebatan antara pendakwa raya kata tak boleh nak cek. Jadi hakim kata tak boleh nak cek. Kena bahaya pun benda polis ada. Jadi barang-barang berharga tu biarlah sama ada betul tak betul, sebab kita dengar bahawa wang yang dapat pun ada setengahnya dah hilang. Apakah barang-barang dah hilang sebab barang-barang yang dirampas waktu berlakunya perampasan barang tersebut adalah barang-barang yang bernilai. Ia merupakan sebahagiannya adalah daripada hadiah daripada pemimpin negara yang lain, tentulah bernilai. Jangan pula yang asli ditukar pada yang tidak asli. Ini keadaannya. Bagaimanapun kita bersyukur bahawa mahkamah mengizinkan. Cuma hari ini saya juga ingin menyantuni tentang apa yang berlaku sekarang ini, tentang saya melihat bahawa mahkamah kita ni lepas satu-satu. Saya tak nak mencabar mahkamah, tidak. Tetapi apabila saya menatap kenyataan daripada peguam kepada Datin Seri Rosman Mansor berhubung dengan pelantikan Sri Ram sebagai pendakwa raya dan akhirnya Mahkamah Persekutuan telah mendapati pelantikan itu telah dikeluarkan. Pelantikannya kononnya dibuat pada 8 bulan 7 2020, pelantikan Sri Ram sebagai pendakwa raya, sedangkan perbicaraan telah berlaku pada 15/11/2018. Jadi dari segi teknikalnya, dari segi perundangannya, mau kes ini sepatutnya dah kena buang dah. Saya tak tahu bagaimana benda ni berlarutan.
pada 8 bulan 4 2021, Mahkamah Rayuan percaya membenarkan berdasarkan rayuan Rosmah untuk memohon agar pihak pendakwaan mengemukakan surat. Dia nak tanya pelantikan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya TPR bagi mengendalikan rasuah yang dihadapi olehnya. Jadi Mahkamah Rayuan telah mendapati surat pelantikan itu telah dikeluarkan pada 8 bulan 7 2020. Bermakna ianya selepas Datin Sri Rosmah dituduh pada 15 bulan 11 2018. 2 tahun. Tuduhan dah dibuat 2 tahun dulu. Patu dia dituduh waktu itu, Sri Ram tidak ada mempunyai LBN, tidak mempunyai kuasa sebenarnya. Dan menjadi permasalahan lagi, surat itu ditandatangani oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Sedangkan pelantikan Sri Ram dibuat oleh Tommy Thomas. Jadi di sinilah adanya mokri dalam sistem perundangan kita. Jadi ini berarti pelantikan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya kanan adalah cacat. Dan keseluruhan perbicaraan kes beliau di Mahkamah Tinggi adalah terbatal atau nullity mengikut undang-undang. Saya jangan lupa, selalu saya katakan bahawa apa sahaja perbicaraan kita akan dimasuk dalam law journal. Law journal ini akan disebarkan satu dunia. Malu kita. Malulah kita ni ada lepas satu lepas. Nak tuduh. Tapi ikut dengan cara yang benar. Tak ada masalah. Kita rakyat kita damai. Ya, saudara? Jadi saya harap benda begini kita berdoalah agar sistem perundangan kita ini segera diperbaiki selepas inilah. Okey? Now, kemudian saya ketawa saya tengok gini, saya terima kasih pada sahabat saya, blogger juga, saudara Ismi. Dia menghantar kiriman pada saya, dia kata, "Tok, sedar tak, Tok?" Dia kata, "Sebenarnya lockdown yang kita alami ini sikit sangat." Saya kata, "Kenapa?" Dia kata, "Ada lagi zaman terdahulu yang penduduk dunia yang menghadapi lockdown." Saya kata, "Ada ke?" "Ada." Dia kata, "Ini lagi lama, iaitu umat Nabi Nuh alaihissalam. Kerana Nabi Nuh dan umatnya pernah mengalami lockdown di dalam bahtera selama lebih 8 bulan bersama keluarga, dengan binatang, dengan pokok-pokok. Dan waktu itu berlaku hujan 40 hari 40 malam dan air pun banjir menenggelami bumi selama 150 hari. Jadi dalam keadaan begini, umat Nabi Nuh terpaksa menunggu selama 40 hari lagi kerana bumi masih belum kering, dan menunggu dengan 7 hari campur 7 hari lagi. Jadi keseluruhannya 244 hari umat Nabi Nuh yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam berada dalam kapal apa semua ni, di lockdown dalam kapal selama 8 bulan. Jadi apa bezanya kita yang akan dilakukan lockdown selama 2 minggu? Ini keadaannya. Jadi soalnya sekarang ni, apakah umat Nabi Nuh waktu itu tak bersyukur? Apakah Nabi Nuh nak bersungguh pada Allah? Tidak. Dan baginda tak mengeluh. Malahan baginda terus duduk tinggal dalam bahtera bersama dengan warga umat yang dipimpinnya. Jadi sebab itu sekarang, saudara, kita harus menghayati kalau kita susah, ada orang lebih susah lagi. Dalam keadaan kita menghadapi lockdown ini, ada umat lebih teruk lagi selama 8 bulan terkurung dalam kapal yang tidak ada kebebasan, tunggu dengan banjir dan sebagainya. Jadi ini sebagai pedoman pada saudara, ya. Dan sekarang ini paling penting, saudara, saya ingin mengimbau saudara, ya. Kita harus mengimbau bahawa saat negara kita mengalami pemerintahan mageran, perintah berkurung pada darurat sekitar tahun 69-70, ini yang sebagaimana yang bakal kita alami pada 1 Jun mendatang ini, kita harus melihat bahawa sejarah bagaikan kembali berulang. Sebab itu saya teringat, bila tengok benda begini, saya teringat kata-kata hikmah yang dipesankan oleh almarhum Datuk Harun Idris kepada saya. Dia kata, "Mal, ingatlah, sejarah itu sentiasa berulang-ulang. Cuma ia berlaku di tempat, waktu dan orang yang berbeza-beza. Namun sejarah itu seringkali berulang," katanya. Kenapa saya kata begitu? Ini kerana semasa negara berada dalam perintah mageran di bawah pimpinan almarhum Tun Razak, yang menjadi pengurusi waktu itu Tun Razak. Tetapi
Perdana Menteri ketika itu adalah yang almarhum yang berhormat mulia Tengku Abdul Rahman. Jadi Tun Razak sebagai pengurusi. Krisis politik negara pada kala itu berada di tahap meruncing macam sekarang. Banyak pihak melihat bahawa kononnya waktu itu bahawa pimpinan almarhum Tengku begitu lemah, mengakibatkan suasana negara dalam keadaan yang kelam kelibut. Jadi nak tegur waktu itu kerana orang Melayu ni, Tengku Abdul Rahman lah kerabat diraja. Orang Melayu ni dia tinggi penghormatan dia. Lebih-lebih pada kerabat-kerabat diraja. Nilai kerabat diraja ni tinggi di kacamata Melayu. Sebab itu ada bidalan mengatakan, kerja rakyat digelik, kerja raja dijunjung. Dan orang Melayu memang pantang menderhaka ataupun pantang mencela keturunan raja yang dianggap mulia. Jadi waktu itu rakyat dengar, saya tahu memang ketika itu banyak melihat bahawa kepincangan berlaku beberapa tragedi 1969 hingga seolah-olah seakan-akan tumbangnya kerajaan perikatan kepada parti pembangkang, kononnya berpunca daripada Tengku Abdul Rahman katanya. Jadi sebab itu akhirnya timbul sebuah buku berjudul Melih Dilema yang ditulis oleh Dr. Mahathir Mohamad yang mengkritik kepimpinan Tengku Abdul Rahman begitu pedas, diikuti dengan sepucuk surat yang dihantar kepada Tengku dan disebarkan ke seluruh negara. Surat tersebut adalah menuntut supaya Tengku Abdul Rahman ketika itu sebagai Perdana Menteri berundur diri jadi sebagai Perdana Menteri. Dan sejarah sudah kembali berulang. Hari ini situasinya sama. Cuma orangnya berbeza. Yang menulis kali ini beliau bukan ahli parlimen. Bukan ahli parlimen yang kalah dalam pilihan raya. Bukan pemegang jawatan dalam parti. Beliau hanyalah seorang penulis biasa macam saya dan sahabat saya bernama Siti Umar. Dan beliau menulis surat ini dia berani. Jadi saya rasa sejarah berulang lagi. Beliau adalah sebagai penulis, sebagai penjurnalis, sebagai penulis buku. Beliau menulis surat, saya bermohon kita dengar hayati betul-betul, iaitu surat terbuka kepada Mayadin Mat Yassin. Ini Siti Umar tulis. Saya dengar Yang Amat Berhormat Tan Sri Mayadin Mat Yassin, Pejabat Perdana Menteri Putrajaya Kuala Lumpur. Apa khabar Tan Sri? Saya minta kita baca, kita dengar ayat ini. Saya mendoakan Tan Sri sihat-sihat saja dan terus mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelihara dan diselamatkan Allah di dunia dan akhirat. Surat terbuka ini merupakan surat terpanjang saya yang kedua untuk Tan Sri. Selepas surat pertama saya tempoh hari, saya yang hantar dan disiarkan melalui blog ini tanggal 15 Oktober 2020. Ini bukan kenyataan saya, kenyataan sahabat saya. Surat itu ada juga saya muatkan dalam buku saya berjudul Kemenangan Dikhianati, terbitan November 2020. Saya tak pasti apakah Tan Sri membaca atau tidak surat berkenaan. Antara lain menerusi surat itu, saya minta Tan Sri berundur daripada menjadi Perdana Menteri dengan alasan dan sebab-sebab yang telah pun saya jelaskan. Saya jujur berharap demikian kerana sudah dapat mengagak bahawa Tan Sri akan berhadapan dengan pelbagai masalah kalau terus memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Saya menyarankan demikian memandangkan Tan Sri sudah dibalon kau-kau oleh banyak pihak. Jadi sebagai jalan keluar untuk Tan Sri dan tidak memburukkan imej Tan Sri, jadi perlulah Tan Sri berundur. Kerana waktu dia dah kena teruk, dah kena kau-kau, kena balon dengan warga net. Saya membuat cadangan itu bukan bencikan Tan Sri, tapi sayang kepada Tan Sri. Dan seperti mana kata saya, Tan Sri adalah salah seorang tokoh ataupun politician yang saya hormati di negara ini. Jadi sebelum terjadinya rampasan kuasa 25 Februari 2020, ini langkah Sheraton. Penerimaan saya terhadap Tan Sri, penghormatan saya terhadap Tan Sri sebagai seorang pemimpin sangat tinggi. Dalam mata saya, Tan Sri berbeza dengan pemimpin lain berdasarkan perwatakan dan latar belakang keluarga pendidikan agama. Tapi setelah berlaku kudeta ataupun rampasan kuasa dan Tan Sri menduduki kursi panas sebagai Perdana Menteri, persepsi saya turut berubah. Bagaimanapun, saranan dan cadangan saya tersebut tidak dipedulikan oleh Tan Sri. Tiada petunjuk Tan Sri untuk berundur. Tan Sri saya lihat bahkan semakin gairah
dengan jawatan dan tidak takut menghadapi apa-apa masalah mendatang. Saya tahu Tan Sri ikhlas untuk membela Melayu dan negara dengan jawatan itu, tapi kesan daripada itu tidak begitu menyenangkan. Tampaknya keberadaan Tan Sri di jawatan itu tidak banyak menyelesaikan masalah, bahkan membebankan masalah. Jadi alasan Tan Sri mengambil alih kerajaan dan memusnahkan kerajaan Pakatan Harapan kononnya hendak selamatkan keadaan masih belum dijelas sampai kini. Alasan yang dia kata bahawa dia ambil alih jawatan Perdana Menteri tak jelas sampai hari ini. Saya dan orang lain juga ternanti-nanti. Sebaliknya, keadaan negara semakin teruk. Jadi setelah Tan Sri menjadi jawatan sebagai Perdana Menteri yang sudah memasuki tahun pertama bulan kedua tahun ini, keadaan bertambah teruk. Nasib Tan Sri kurang baik. Nasib Tan Sri Mahathir kurang baik. Sebaik Tan Sri mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri, negara ditimpa bencana. Negara dihadapi oleh musibah COVID-19. Sehingga kan proklamasi darurat perlu diadakan. Dan pandemik coronavirus juga, walaupun proklamasi darurat diperkenalkan, seakan tidak mau reda. Seolah-olah ia memberi isyarat makrifat kepada Tan Sri. Jadi apakah itu hukum karma ke atas Tan Sri? Wallahualam. Kini sudah setahun 2 bulan Tan Sri memimpin kerajaan Perikatan Nasional. Macam-macam tomahan orang kepada Tan Sri. Malahan ada tagline kerajaan gagal. Nampaknya begitu popular dijaja oleh rakyat. Negara juga ditimpa berbagai bencana dan insiden yang tidak pernah berlaku dalam ini. Terbaru ialah pelanggaran 2 buah kereta api LRT dalam terowong, sehingga kan pengurusi prasarana dipecat. Dan paling ketara, dan ini mendukacitakan, kes COVID di negara kita naik mencanak setiap hari. Daripada awalnya 2 angka menjadi 3 angka dan kini sudah cecah 4 angka. Semasa saya tulis surat ini, kes COVID negara kita hari ini sudah mencecah 8,290. Kes dengan kematian keseluruhan 2,552. Itu semalam ditulis surat ni. Jadi keadaan COVID negara kita lebih buruk daripada India dan terkebelakang daripada negara-negara jiran. Saya percaya dan yakin Tan Sri anak beranak memantau setiap saat keadaan ini. Dan dada Tan Sri tentu tidak pernah berhenti berdebar dan bergerunyuk mengenangkan tentang COVID-19. Masalah COVID sudah jadi bencana buat negara ini. Semua orang rasa gelisah menghadapinya. Berbagai-bagai cadangan dan formula dikemukakan untuk mengatasinya bagi meringankan beban Tan Sri sebagai Perdana Menteri. Malahan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menimbulkan soal proses vaksinasi yang lembab dan mencurigakan. Jadi sehubung dengan itu beliau meminta kerajaan menyerahkan data granular kepadanya untuk sama-sama memantau dan membuat unjuran kes ini supaya dapat dilaksanakan dengan lebih tepat. Malahan pihak UMNO juga membuat cadangan dalam hubungan yang sama. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Azalina Osman Said meminta parlimen dibuka. Begitu juga dengan naib Presiden UMNO Datuk Muhammad Khalid Nordin. Yang Muhammad Lim Kit Siang juga memberi pandangan ke atas situasi untuk menyelamatkan negara. Malahan Duli Yang Muhammadiyah Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar juga memberikan idea yang lebih bernas dengan mencadangkan agar lockdown diadakan secara bersasaran di sempadan negerinya. Cuma kalaupun yang tidak bersuara apa-apa memberi cadangan hanyalah daripada parti agama. Tok Lebay. Teguran dan pandangan itu menjelaskan keresahan mereka yang ikhlas. Sama ada daripada DAP, daripada UMNO, daripada Keadilan. Yang tak menegurnya daripada PAS. Tapi teguran dan pandangan itu menjelaskan keresahan mereka yang ikhlas ingin berkongsi membantu Tan Sri dalam meringankan beban. Tapi malangnya, Tan Sri telah menepis segala cadangan dan pendapatan itu. Sikap degil Tan Sri ini menjadikan Tan Sri akan dimusuhi oleh rakyat. Tan Sri akan dimusuhi lebih ramai lagi. Berkenaan apa yang dilontarkan oleh Tan Sri. Saya yakin Tan Sri mengambil maklum setiap apa yang orang kata dan dilemparkan kepada Tan Sri. Dalam wawancara khas dengan RTM pada tanggal 23 Mei lalu. Tan Sri mengakui ramai orang marah kepada Tan Sri. Dan Tan Sri sedia menghadapinya.
Malahan Tan Sri bersedia menghadapi apa sahaja kononnya atas nama demi rakyat dan negara. Tan Sri, secara jujurnya, saya nyatakan apabila saya menulis surat ini seperti merayu agar Tan Sri berundur. Bukan bermakna saya benci dan tidak sukakan Tan Sri. Tapi saya kesian kepada Tan Sri yang sudah jelas tidak lagi mampu untuk menstabilkan negara. 3 aspek yang nyata, iaitu aspek politik, kesihatan dan keselamatan, serta ekonomi seakan-akan sudah tidak terkawal dan terjangka lagi. Jadi justru sebagai menyelamatkan diri dan jalan alternatif terus dikecam, dan bila Tan Sri terus dikecam, eloklah Tan Sri berundur sahaja. Tan Sri kena sedar, Tan Sri kena insaf bahawa keadaan politik negara di bawah Tan Sri tidak akan stabil sehinggalah parlimen dibubarkan. Kedudukan Tan Sri hari ini bukan seperti telur di hujung tanduk. Kedudukan Tan Sri hari ini bukan seperti telur di hujung tanduk, tapi sudah jatuh dan tergolek ke bawah. Cumanya telur itu retak dan belum terbelah. Namun telur itu sudah buruk, sudah busuk dan tidak berguna lagi Tan Sri. Sebenarnya Tan Sri gagal mendamaikan keadaan politik, menyebabkan Tan Sri terus diserang di khalayak ramai. Pihak pembangkang serta sebahagian kerajaan tidak henti-henti menyerang Tan Sri. Bukan saja golongan oposisi, tetapi entiti lain juga sudah pun meragui keupayaan dan hala cara Tan Sri menghadapi masalah ini. Tan Sri sudah menjadi macam harimau tua yang harus dikejar dan diusik oleh haiwan predator lain. Jadi selama mana Tan Sri nak mempertahankan diri, berlari, berlindung dalam keadaan diri sudah tidak bermaya, sedangkan musuh semakin galak, dan Tan Sri akan keletihan. Begitu juga dengan keadaan ekonomi. Negara tidak akan pulih dalam jangka masa yang terdekat. Hinggalah 2-3 tahun mendatang. Pendapatan negara kian merosot dan terus menguncup. Apabila Tan Sri tidak bersedia melakukan lockdown, ia adalah indikator kantung duit negara sudah kering. Pengangguran juga akan bertambah dan nasib rakyat B40 terus tertekan. Masalah sosial dan jenayah juga melambat-lambat. Walaupun angka-angka pencapaian dan unjuran yang dibuat oleh para menteri, tapi ini semua adalah palsu dan tipu. Ia adalah propaganda dan umpan untuk meyakinkan dan melenakan rakyat. Tan Sri amat arif mengenai manipulasi dan taktik wayang gambar pacak. Wayang propaganda lah. Dulu-dulu ni ada wayang propaganda. Bila tayang gambar tu, baru cerita. Mungkin saudara yang generasi di bawah tak dapat tahu. Wayang pacak kita panggil wayang propaganda. Dan rakyat pula tidak mudah percaya. Dan rakyat tidak mudah untuk mengubah sikap menjadi positif untuk negara dengan angka-angka yang dimanipulasikan oleh menteri itu. Dan paling mencemaskan Tan Sri ialah keselamatan dan nyawa rakyat. Ini is a very critical situation. Unjuran dan ramalan yang dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa pandemik akan meluas dan angkanya boleh sampai ke 10,000 sehari adalah sesuatu yang amat menakutkan dan mengerunkan. Mulanya kita mengambil ringan dan dipolitisiskan dengan unjuran dibuat itu ini. Tapi hari ini ia sudah hampir tiba. Ya, memang pun hari ini sudah 9,000 lebih. Realiti sudah sampai ke hadapan kini, di mana kita nampak gamitan tangan maut daripada COVID-19. Tan Sri kena tahu, sebagai manusia biasa, Tan Sri tidak memiliki lampu ajaib dan Tan Sri tidak memiliki mukjizat untuk menyelesaikan masalah negara seperti dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sebab itu Tan Sri menempelak pengacara wawancara dalam siaran khas. Apakah saya mampu jaga 30 juta rakyat? Pertanyaan itu seolah-olah menunjukkan Tan Sri emosi dan resah. Dan orang semua tahu Tan Sri tidak dapat memberi jaminan bahawa COVID-19 ini akan terhenti. Jadi Tan Sri bukan ubat dan penawar ataupun menjadi syarat COVID akan berhenti kalau Tan Sri berundur. Kalau Tan Sri berundur pun bukan ubat atau penawar. It's not the only solution. Tetapi ada bermanfaatnya kalau Tan Sri berundur. Setidak-tidaknya dengan berundurnya Tan Sri, rakyat mempunyai semangat dan keyakinan baru untuk mengatasi masalah negara. Berketuakan orang baru. Rakyat akan merasa lega dan kurang tension apabila Tan Sri berundur. Di sinilah saya tidak obses ataupun melulu mahu diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Tapi kita mahukan Perdana Menteri yang bukannya Tan Sri lagi. Apapun sebaik-baiknya kalau Tan Sri serahkan kepada orang lain. Tentulah keadaan lebih baik. Apabila berlaku pertukaran, rakyat akan merasakan mereka mendapat semangat baru untuk berhadapan dengan COVID-19 dan masalah sampingan lain, iaitu ekonomi dan keselamatan. Perdana Menteri baru tentu mempunyai jalan dan akal kepada penyelesaian yang berbeza dengan Tan Sri. Yang penting, Perdana Menteri itu mendapat sokongan rakyat. Tan Sri tahu, sukar untuk Tan Sri berundur secara terhormat dan terus menyerahkan diri kepada takdir. Analogi saya kepada orang berpolitik dan kuasa memang begitulah. Seperti seorang lelaki yang berada di atas perut wanita. Lelaki ini tidak akan turun selagi ia tidak puas. Maaf Tan Sri, sikit seksi. Tan Sri mungkin merasa malu untuk meletak jawatan sebagai mengambil tanggungjawab. Sebenarnya, Tan Sri tidak patut merasa malu atau terhina untuk berbuat demikian. Bahkan saya yakin ramai yang gembira dan menyanjung Tan Sri untuk meletak jawatan daripada Tan Sri jatuh secara paksa. Tan Sri jangan degil. Beradulah sementara angin belum kencang bertiup. Lenalah sebelum angin belum kencang bertiup. Sebagai seorang hamba yang dinamakan Mahi Adin, iaitu penyelamat agama, Tan Sri mengaku kelemahan dan nasib yang menimpa Tan Sri kini. Jadi bertindaklah selaras dengan maksud dan erti nama Tan Sri. Kelemahan dan kelembapan kerajaan yang menjadikan kerajaan Perikatan Nasional gagal. Bukan saja kerana ulah dan perangai Tan Sri seorang, tapi ia disumbang oleh para menteri lain. Mereka, iaitu para menteri juga, seakan-akan tidak dapat berbuat apa-apa dan menjadi lemah apabila Tan Sri sendiri lemah. Setengahnya macam Pak Kaduk dan Pak Pandey. Sekali lagi, saya dengan ikhlas memohon agar Tan Sri ambillah langkah berani dan bijak dalam situasi hari ini. Itu untuk meletak jawatan. Usah berdegil atau terus mahu menegakkan benang yang sudah kebasahan. Kerana ia akan meletihkan dan natijah memburukkan diri serta imej Tan Sri saja. Benang basah Tan Sri sukar ditegangkan semula apabila dalam hujan. Ambillah contoh, ambillah iktibar daripada kejadian dan tindakan bekas-bekas Perdana Menteri terdahulu. Apa yang dilakukan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi, Tan Sri boleh contohi. Pak Lah apabila tahu kelemahannya dikecam dan dimaki, termasuklah Tan Sri sendiri, akhirnya telah mengambil keputusan meletak jawatan. Apakah Pak Lah selepas itu menjadi hina dan tidak dihormati rakyat? Tidak. Bahkan Pak Lah terus dihormati rakyat dan rakyat menganggap beliau sebagai seorang pemimpin yang soleh dan tahu serta bijak mengetahui tarikh dan detik beliau untuk berundur. Beliau, Pak Lah, mengambil keputusan berat, tapi demi survival partinya. Jadi janganlah hendaknya jadi seperti Datuk Seri Najib yang berundur apabila partinya tewas dalam pilihan raya. Dan jangan pula jadi seperti Dr. Mahathir Mohamad yang berhenti secara taktikal, yang memberi peluang kepada Tan Sri menjadi Perdana Menteri. Berundurlah seperti Allahyarham Tun Hussein On yang dilihat bermaruah dan bertanggungjawab. Allahyarham Perdana Menteri ketiga itu mengambil keputusan tidak mempertahankan jawatan selaku Presiden UMNO apabila menyedari ada kritikan terhadap kepimpinannya sebagai Presiden UMNO. Allahyarham Hussein On tidak dan belum kalah sebagai Presiden UMNO waktu itu. Tapi beliau meninggalkan jawatan dan juga jawatan Perdana Menteri apabila ia ditentang dalam Perhimpunan Agung UMNO untuk jawatan Presiden. Jadi, cara Hussein On sangat bermaruah dan bertanggungjawab, jauh sekali dilihat sebagai gilakan kuasa. Tan Sri berhentilah sebagai seorang imam yang tulus dan ikhlas apabila ia terbatal syarat sebagai imam. Dia membatalkan sembahyang dan diserahkan kepada makmum lain yang layak menjadi imam. Imam yang baik tidak akan mensia-siakan jemaahnya. Akhirnya, saya mohon maaf atas surat ini kepada Tan Sri. Dia percayalah, saya tidak benci dan dengki dengan Tan Sri. Saya tidak memperoleh apa-apa ganjaran daripada ini. Melainkan memberi sedikit pandangan kalau hendak didengar demi negara tercipta ini. Tan Sri, jangan lupa makan ubat. Sekian wassalam, yang benar Muhammad Saiti Omar, MSO, penulis kerdil di pinggir kota Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Itulah ceturasan rasa Saiti, seorang penulis buku, seorang jurnalis, seorang penganalisa yang melihat keseluruhannya. Kita bukan marah, sebab saya katakan, kita bukan benci sangat dengan Tan Sri Muhyiddin, tidak. Sebab kita tahu bahawa
permasalahan ini disumbang oleh menteri-menteri yang keliling. Yang macam saya katakan tadi. Mereka ni lain tak ada mikir untuk membolot kekayaan untuk diri mereka dan melupakan seorang rakyat. Jadi dalam keadaan begini, sebab itu saya baca dengan tenang, saya harap kita faham dan semoga timbullah kesedaran kepada pimpinan negara. It's high time now. Dengan sempurna, dengan semangat total lockdown ini, buatlah peluang yang baik, serahkanlah kuasa itu kembali kepada Duli Yang Maha Tuan Agong. Tuanku, it's a time now. I cannot prolong. Saya tidak dapat meneruskan ini, jadi terpulanglah pada tuanku untuk melantik siapa saja. Dan tentulah Tan Sri akan dikenang sebagai Perdana Menteri yang menyantuni kehendak rakyat. Ya, Saudara Syah ni memang masuk otak politik. Saya melihat benda begitu. Jadi saudara, marilah kita berdoa dan sekali lagi saya berpesan, besok kalau nak beli barang, jangan rush. Jangan terburu-buru. Beli barang satu persatu simpanan. Di saat ini saya menuntut pimpinan, wakil rakyat, sekali lagi, ahli Dewan Negeri, ahli Parlimen, Ketua UMNO bahagian, Ketua Pemuda bahagian, Ketua Wanita bahagian, Ketua Puteri bahagian, ahli jawatankuasa bahagian, UMNO. Begitu juga parti-parti politik yang lain. Inilah masanya untuk anda menyantuni rakyat. Jangan anda memancing rakyat bila sampai datangnya musim pilihan raya. Kerana waktu itu, sekampit beras tidak mampu untuk menggamit seuncang mimpi. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat dan selamat hari Minggu. Terima kasih.